yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada gurunya. Haddatsana Ahmad bin Ishaq. Kata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ishaq. Haddatsana Amru bin Asim, telah menceritakan kepada kami Amru bin Asim. Haddatsana Hammam, telah menceritakan kepada kami Hammam. Haddatsana Ishaq bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Abdullah. Qala haddatsani Abdurrahman bin Abi Amrah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Amrah, anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu haddatsahu anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya daripada Abdurrahman bin Abi Amrah, anna Abu Hurairah haddatsahu, bahwa Abu Hurairah telah menceritakan kepadanya, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang sahih. Ada 3 orang pada zaman Bani Israel. Satu ketika dahulu ada 3 orang daripada Bani Israel, abrasa wa aqra'a wa a'ma, yang mana 3 orang ini menderita penyakit. Abrasa, seorang yang terkena penyakit kulit, abrasa yang dikenali sebagai sopak. Wa aqra'a, seorang yang botak, tidak ada rambut. Wa a'ma, dan seorang yang buta, tidak dapat melihat. Bada' lillahi an yabtaliyahum faba'asa ilaihim malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Allah ingin menguji mereka bertiga ini, dan Allah mengutuskan kepada mereka seorang malaikat. Fa'atta abrasa faqala ayu syai'in ahabbu ilaika, qala launun hasan. Maka kepada lelaki yang pertama, abras, orang yang menderita penyakit kulit. Abrasa ni adalah merupakan seseorang yang terkena penyakit kulit. Kulitnya menjadi putih-putih. Kulit dia putih-putih, macam panau, macam sopak. Kulitnya tidak cantik seperti orang lain, ada cacat. Maka kerana kecacatan pada kulit ini, selalunya orang yang menderita penyakit akan dijauhi oleh orang ramai. Orang tak mau duduk dekat dengan mereka. Semua orang lari daripada mereka. Baik. Jadi faqala malakun, berkata malaikat yang datang kepada orang yang buta ini, orang yang menderita penyakit abras ini, fa'atta abrasa faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Maka malaikat yang datang kepada orang yang terkena penyakit kulit ini bertanya kepada dia, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apakah yang paling engkau suka? Apakah sesuatu yang paling engkau suka atau engkau inginkan? Qala launun hasan, dia kata aku nak kulit yang cantik. Warna kulit aku ni nak warna kulit yang cantik. Wa jildun hasan, dan kulit yang cantik. Dia nak warna yang cantik dan kulit yang cantik pada dirinya. Qad, dia kata qad, telah, dia kata qaziranin nas. Qaziranin nas, qazirah ni maknanya kotor. Qazirah ni orang menganggap aku kotor. Qad qaziranin nas, manusia telah menganggap aku ni kotor, jijik. Qala famasahu fazahaba anhu fa'atiya launan hasanan wal jildan hasanan. Maka malaikat yang diutuskan oleh Allah pun menyapu kulit lelaki yang menderita sakit sopak ini. Famasahu, dia pun sapu. Fazahaba anhu, maka hilanglah daripada lelaki yang menderita penyakit sopak ni penyakitnya. Fa'utiya launan, maka diberikan oleh Allah launan hasan. Launan hasanan, kulit, warna yang cantik pada diri dia. Warna, dulu orang sopak ni warna putih cacat, sekarang diberikan warna kulit yang cantik pada diri dia. Wal jildan hasanan, dan diberikan kulit yang cantik dan warna kulit yang cantik kepada diri dia. Faqala ayyul mali ahabbu ilaika, lalu ditanya oleh malaikat tersebut, kamu suka harta apa dalam dunia ini? Qala al-ibil, maka lelaki yang menderita penyakit sopak mengatakan, aku suka ibil, suka unta. Au qala al-baqar,
Atau dalam riwayat yang lain disebut lembu. Ada yang kata unta, ada yang kata lembu. Fa'utiya naqatan usyara, maka diberikan kepada dia naqatan usyara. Naqatan usyara maksudnya ialah unta yang sedang hamil. Unta yang sedang hamil, yang telah bunting, sedang menunggu untuk melahirkan anak. Faqala yubaraku laka fiha, maka dikatakan kepada lelaki yang sopak ini, yubaraku laka fiha, semoga kamu diberkati dengan kurniaan ini atau dengan pemberian ini. Maka berkat daripada doa malaikat tadi, unta itu melahirkan anak dan menumbuhkan keturunan yang banyak sehingga dia menjadi kaya raya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat ini kepada lelaki yang kedua. Wa ata al-aqra'a faqala ayu syai'in ahabbu ilaika qala sya'ru hasan. Maka pergilah malaikat kepada lelaki yang kedua dan bertanya kepada dia, apakah yang paling engkau inginkan? Maka dijawab, sya'ru hasan. Aqra' ni orang botak. Bila malaikat pergi kepada lelaki yang kedua, seorang lelaki botak, ditanyakan kepada dia, apakah yang paling kamu suka? Maka dijawab, aku inginkan rambut yang ada pada tubuh aku. Dia botak, tak ada rambut. Sampai ke orang geli dekat dengan dia. Suatu ketika dahulu dalam zaman purba, zaman sebelum Islam, botak ni dianggap tercela. Bahkan sehingga sekarang para ulama menyebut haram membotakkan rambut secara sengaja. Di kalangan para ulama ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan perbuatan membotakkan rambut dengan sengaja. Kerana ia adalah salah satu sifat tercela dan disebut oleh para salaf bahawa itu adalah ciri-ciri syaitan. Botakkan kepala ni syaitan, ciri-ciri syaitan. Maka ditanya malaikat kepada lelaki yang kedua, Aqra', orang yang botak, ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kau suka? Qala sya'ru hasan. Maka dia jawab, aku suka rambut yang baik. Wa yazhabu anni haza qad qazirani nas. Dia kata, dan dihilangkan daripada aku penyakit botak ni sampai tak ada bulu langsung, dan orang pun menganggap aku ni jijik. Maka famasahu, malaikat pun pergi sapu kepala dia, fazahaba, maka hilanglah penyakit dia. Wa'utiya sya'ran, maka diberikan oleh Allah rambut hasanan, bulu atau rambut yang sangat baik, yang sangat cantik. Qala fa ayu mali ahabbu ilaika, maka lalu ditanya oleh malaikat tersebut, harta apakah yang paling engkau suka? Qala al-baqar, maka jawab orang yang kedua ini atau lelaki yang kedua ini yang merupakan lelaki botak yang telah diberikan rambut yang cantik, aku menyukai al-baqar, aku suka lembu. Qala fa'a'tahu baqaratan, maka diberikan kepada lelaki yang botak ini seekor lembu hamilan, seekor lembu betina yang hamilan, yang hamil, yang sedang bunting. Wa qala yubaraku laka fiha, maka malaikat pun kemudian menyebut, semoga Allah memberkati kamu kepadanya, pada binatang ini. Maka berkat doa daripada malaikat tadi, lelaki ini mendapat anak lembu dan keturunan dari lembu tersebut sehingga menjadi kaya raya. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, wa atta a'ma, maka malaikat pun datang kepada lelaki yang ketiga, wa atta a'ma, seorang lelaki yang buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaika, lalu ditanya kepada lelaki buta ini, ayu syai'in ahabbu ilaika, kamu pula bagaimana? Apakah yang paling kamu suka dalam hidup kamu ini? Qala yaruddullah ilayya basari, maka dijawab oleh lelaki buta ini, tak ada benda yang lebih aku suka selain daripada dikembalikan oleh Allah penglihatan aku ini. Aku nak kalau boleh penglihatan aku ini dikembalikan kepada aku. Orang yang ketiga ni orang buta. Jadi faraddallahu ilaihi basarahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan kepada lelaki buta ini. Qala fa ayu mali ahabbu ilaika, lalu malaikat bertanya, harta apakah yang paling engkau suka? Qala ghanam, maka dia kata al-ghanam, aku menyukai unta.
Maaf, aku menyukai kambing. Al-ghanam ni maknanya kambing. Fa'atahu syatan, maka diberikan oleh malaikat syatan. Allah bagi melalui malaikat tadi syatan kepada lelaki buta ini. Syatan walidan, Allah berikan kepada dia seekor kambing yang sedang bunting. Walidan ni kambing yang nak jadi bapa, nak jadi mak lah. Fa'untija hazani wa waladan haza fakana lihaza wadin min ibil wa lihaza wadin min baqar wa lihaza wadin min al-ghanam. Lalu kata Nabi SAW, maka setelah diberikan kambing tersebut, maka dengan izin Allah, kambing itu pun menjadi banyak dan menternak. Dia ternak kambing tu jadi banyak dan dia jadi kaya-kaya. Maka kata Nabi SAW, fakana lihaza wadin min ibil. Kawan yang pertama kaya dengan unta, walihaza wadin min baqar. Kawan yang kedua tadi kaya dengan lembu, walihaza wadin min ghanam. Dan yang ketiga wadin. Wadin ni maknanya penuhlah lembah. Satu lembah tu wadin ni wadi. Wadi itu lembah. Wadin min al-ghanam, maknanya satu lembah tu penuh dengan kambing saja. Maknanya binatang-binatang ternak dia menjadi subur, kaya-kaya dan penuhlah, penuh. Banyak, jadi banyak. Sehingga dia menjadi kaya. Summa innahu ata al-abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun memulakan ujian kepada hamba-hambanya yang 3 orang ni. Maka diutuskan malaikat tadi datang kepada orang yang pertama, orang yang menderita penyakit kulit, abras, penyakit sopak, penyakit kulit. Dan datang malaikat kepada orang yang pertama tadi dengan memakai wajah ataupun penampilan orang yang terkena penyakit sopak. Fi suratihi, dalam penampilan sebagai seorang yang kena penyakit sopak, macam mana orang sopak tu sebelum dia sembuh. Jadi malaikat menyamar sebagai seorang yang sopak, seorang yang terkena penyakit kulit. Faqala rajulun miskin, lalu dia berkata kepada orang lelaki yang pernah terkena penyakit sopak, yang sudah sembuh, yang jadi kaya-kaya dengan unta. Faqala rajulun miskin, dia kata, aku ni orang yang miskin. Taqatta'at biya jibal, taqatta'at biyal jibal, aku ni telah terputus bekalan. Taqatta'at ni terputus, biyal jibal, aku terputus bekalan ketika merentasi gunung. Dia kata, aku ni baru travel jauh, merentas gunung, terputus bekalan yang aku bawa. Fi safari, dalam perjalanan yang aku lalui. Taqatta'at biyal jibalu fi safari, terputus bekalan yang aku bawa ketika dalam merentasi gunung ganang dalam perjalanan aku. Fala balagha al-yawma illa billah, maka aku ni hanyalah dapat sampai ke waktu ini hidup dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Summa bika, kemudian dengan rahmat daripada Allah dan dengan pertolongan engkau. As'aluka billazi a'taka al-lawn al-hasan, aku berdoa kepada Allah dan aku minta dengan engkau yang telah memberikan kepada diri engkau kulit yang cantik, warna yang cantik dan kulit yang cantik. Wal mal ba'iran, yang telah memberikan kepada engkau unta-unta yang banyak. Atabalaghu alaihi fi safari, untuk aku dapat teruskan perjalanan. Atabalaghu alaihi fi safari, supaya engkau bagi aku bantuan sikit, aku dapat teruskan perjalanan. Faqala lahu, maka kata orang yang pertama yang menjadi toke ataupun orang kaya barulah, orang kaya toke lah, kita kata toke, pengembala unta yang sudah kaya-kaya ni, toke unta ni, dia kata, innal huquqa kathirah. Dia kata, inna huquqa kathirah, dia kata, masalahnya aku ni tanggungjawab banyak, dia kata. Aku ni banyak benda, banyak bil nak kena bayar, dia kata. Innal huquqa kathiratun, aku tak boleh nak tolong kau, aku sendiri banyak tanggungan. Inna huquqa kathiratun, macam mana aku nak tolong, dia kata, aku ni bil banyak, tanggungjawab banyak, dia kata. Hukuk tu daripada kalimah hak tu tanggungjawab lah. Huquqa kathirah, dia kata. Faqala lahu ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yakhzaruka nas
yaghzaruka an-nas faqiran fa'ataka Allahu faqala laqad waristu likabirin an kabir. Jadi bila mana orang buta, orang sopak tadi tak nak bantu, dia kata, ka'anni a'rifuka. Betul kan kau tak nak bantu aku ni? Aku seolah-olah kenal kau. Alam takun abras. Bukankah engkau dulu ni masa satu ketika dahulu seorang yang terkena penyakit sopak macam aku? Yaghzarukan nas. Orang pun tinggalkan kau. Orang pun menjauhi engkau. Fakiran, dan engkau pula fakir. Fa'ataka Allah. Lalu Allah memberikan kepada engkau rezeki yang kau ada sekarang. Faqala, jawab lelaki sopak yang telah sembuh itu, yang telah menjadi kaya dengan unta, laqad waristu likabirin an kabir. Dia kata, mana ada harta yang aku dapat ni, waristu likabirin an kabir. Aku dapat daripada mewarisi dari orang tua dulu-dulu. Waristu likabirin, aku mewarisi daripada orang yang generasi tua, an kabirin, daripada generasi tua ke tua. Maknanya ni warisan harta nenek moyang ni, dia kata. Harta nenek moyang. Faqala in kunta kaziban. Lalu si malaikat yang menyamar sebagai lelaki sopak tadi berkata, in kunta kaziban, kalau kamu berdusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, maka semoga Allah mengembalikan engkau kepada keadaan engkau yang asal. Itu dia, ni doa malaikat. Maka kemudian malaikat pun pergilah kepada lelaki yang kedua. Wa atal aqra'. Dia pergi kepada lelaki yang kedua, lelaki aqra', lelaki yang botak, tak ada rambut. Sebelum ni yang telah disembuhkan oleh Allah dapat rambut yang cantik dan diberikan bakar, diberikan lembu. Wa ata aqra'a fi suratihi wa hay'atihi. Lalu dia pergi, malaikat ni menyamar, pergi kepada lelaki yang kedua yang terkena penyakit aqra', yang telah sembuh, penyakit botak tak ada rambut. Dia pun menyamar sebagai botak dalam tingkah laku sebagai seorang yang botak. Faqala lahu mislu ma qala li hadza. Maka dia pun cakap macam mana dia cakap pada orang yang pertama tadi, aku ni datang daripada jauh, aku ni merentasi gunung ganang dan terputus bekalan. Maka aku minta bantuan daripada engkau supaya aku dapat meneruskan perjalanan. Faradda alaihi misla ma radda alaihi haza. Tetapi dia mendapat balasan yang serupa dengan orang yang sopak tadi. Orang yang sopak tadi tak nak bagi bantuan. Dia kata, huquqa kathirah. Dia kata, tanggungjawab aku banyak. Banyak benda nak biaya. Kan? Macam mana orang hari ni bila kita minta sedekah, dia kata, maaf lah bukan tak nak bagi, tapi saya ni banyak bil nak bayar. Macam itulah. Jadi dia kata, huquqa kathirah. Dia kata, aku ni ada tanggungjawab banyak. Macam mana nak bayar? Macam mana nak bantu kamu? Dan dia kata, bukankah aku mengenali kamu dulu seorang yang akra', seorang yang botak, kemudian kamu diberi sembuh oleh Allah, kemudian kamu diberi lembu menjadi kaya raya. Dia kata, tidak, aku dapat harta ni semua. Dia kata, waristu likabirin an kabirin. Aku mewarisi harta ni dari orang tua aku dulu. Tu dia. Dia berdusta. Maka jawab malaikat tadi yang telah menyamar sebagai lelaki buta, dia kata, in kunta kaziban, kalau kamu berdusta, fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu berdusta, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu kepada keadaan kamu yang asal. Sama lelaki yang buta. Maka malaikat tadi menyamar sebagai seorang lelaki buta. Wa ta'ama fi suratihi. Maka malaikat ini menyamar sebagai seorang lelaki buta dan datang kepada si buta tadi. Faqala rajulun miskin. Maka kata malaikat, aku ni seorang lelaki miskin. Wa ibnu sabil. Aku ni sedang dalam perjalanan. Ibnu sabil maknanya sedang bermusafir. Wa taqatta'tu. Aku terputus. Aku terputus biyal jibal. Aku terputus perjalanan dalam merentasi gunung ganang. Fi safari, dalam perjalanan aku. Fala balaghal yaum. Tidak ada yang mampu menyelamatkan aku bagi meneruskan perjalanan. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Summa bika, dan dengan bantuan daripada engkau. As'aluka billazi radda alaikal basaruka. Aku meminta kepada Allah yang telah mengembalikan penglihatan engkau. Syatan, untuk bagi kepada aku sedikit
bekalan, bagi aku kambing, bagi aku seekor kambing pun jadilah. Syatan ataballaghu biha fi safari, untuk aku dapat meneruskan perjalanan aku. Bagilah aku kambing seekor, dapat meneruskan perjalanan aku. Maka jawab orang yang buta yang ketiga ini, faqala qad kuntu a'ma, wahai saudaraku, aku ni dulu pun buta. Qad kuntu a'ma faraddallahu basari, lalu Allah mengembalikan penglihatan aku. Wa faqiran, dan aku ni dulu miskin. Faqad aghnani, maka Allah telah memberikan kekayaan kepada aku. Aghnani daripada kalimah ghani. Aghnani, aku dulu miskin, tetapi Allah telah memberikan kekayaan pada aku. Fakhuzu ma syi'ta, maka ambillah apa yang kau nak. Fakhuzu, khuzu ni akhaza, daripada kalimah akhaza, ambil. Fakhuzuhu, ambillah engkau apa yang kau nak, kambing yang kau nak. Fakhuzuhu ma syi'ta, ambil apa yang kau nak. Fa wallahi, demi Allah, la ajhaduka al-yawm, la ajhaduka al-yawm, demi Allah, dia kata, aku tidak akan menghalang kau pada hari ini. Kalau kau nak ambil apa pun, ambil lah. Bi syai'in akhaztahu lillah, aku tidak akan menghalang kau kalau kau ambil apa-apa pun. Faqala, kata malaikat tersebut, amsik malaka. Tiba-tiba bila giliran malaikat tersebut, amsik malaka, tahanlah harta engkau. Kata malaikat, amsik malaka. Amsik ni maknanya kalimah masaka, dia pegang. Pegang. Amsik maknanya fi'il amal. Amsik, pegang. Peganglah. Perintah. Amsik, peganglah malak. Peganglah harta engkau. Fa innama ubtulitum. Fa innama ubtulitum. Sesungguhnya kamu semua ini sebenarnya sedang diuji. Ubtulitum. Faqad radiyallahu anka. Dan Allah sesungguhnya telah redha kepada engkau. Wa saqita ala sahibaika, dan Allah Subhanahu wa taala murka. Wa saqita, Allah murka. Kalimah saqita ni maknanya sukhtu, kemurkaan atau kemarahan. Wa saqita ala sahibaika, dan Allah murka kepada dua orang lagi saudara engkau, yang sopak dan yang botak. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Jadi anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan cerita dan kisah bagaimana lelaki-lelaki daripada Bani Israel, 3 orang, yang mana sebenarnya 3 orang ini mewakili perilaku, perwatakan kita semua.